Travelog Berani Bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Dia berdiri tegak tiada bersuara, mendengar setiap kata-kata mereka. Tegar di antara desah-deru kota, menyesap asap yang sesakkan dunia. Padam, 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 padam. Kak, akak dah terlibat dalam sektor korporat sekian lama dan bersara. Mengapa nak terlibat dalam pelaburan saham lagi? Kan baik duduk rumah je, aktiviti santai di rumah berbanding nak terlibat dalam pelaburan saham yang mana orang kata pelaburan saham ni kena menghadap laptop, kena buat homework, ada banyak perkara yang perlu dibuat. Tapi kenapa akak masih terlibat? Kak Has mula belajar saham setelah Kak Has berhenti bekerja, sebab sebelum ni Kak Has bekerja di salah sebuah bank yang terkemuka di Malaysia. Lepas tu sebab kita dah biasa bekerja, jadi Kak Has tercari-cari benda yang Kak Has boleh buat, di mana Kak Has nak masa tu lebih bersama keluarga, sebab kebetulan masa tu husband Kak Has bekerja di luar negara. Jadi anak Kak Has lebih pentingkan anak-anak. Jadi kalau mula-mula memang Kak Has berniaga, tapi banyak masa Kak Has tu habis di luar negara. Sebab Kak Has buat macam sourcing kan, keluar masuk negara. Jadi macam seolah-olah masa Kak Has bersama keluarga tu kurang. Jadi tiba-tiba macam mungkin ditakdirkan juga Kak Has terjumpa dengan Haji Asri, dan apabila dia menceritakan pasal peluang-peluang dalam pasaran saham, Kak Has tergerak hati untuk belajar. Dan Kak Has belajar saham, Kak Has rasa macam selepas 6 bulan Kak Has belajar pun Kak Has tak trade lagi. Lepas tu kita mulakan dengan IPO, dan di situ baru Kak Has sedar rupanya inilah lubuk wang yang Kak Has cari-cari, di mana Kak Has boleh menumpukan sepenuh masa pada keluarga, dan pada masa yang sama menjana pendapatan sampingan untuk Kak Has dan anak-anak juga. Akak terlibat dalam sektor korporat sekian lama dan bersara daripada sektor tersebut, dan kenapa memilih saham sebagai satu cabang lain dan terlibat dalam keadaan orang kata bila bersara nak duduk rumah, nak berehat, nak bersama keluarga, tapi kenapa akak ambil langkah untuk terlibat dalam pelaburan saham? Lagi satu sebab yang Kak Has rasa seronok belajar saham ni, sebab Kak Has, bila Kak Has tak belajar saham dan Kak Has dapat rentak Kak Has tu, dan Kak Has mula panggil anak-anak Kak Has untuk belajar bersama-sama dengan Kak Has. Sebenarnya dengan saham ni juga ia menyatukan kami sekeluarga, sebab sebelum ni suami Kak Has dengan anak-anak tak berapa rapat. Tapi setelah kami dalam industri yang sama, kami duduk satu meja dan kami boleh berbual dalam satu topik yang sama. Jadi itulah keindahannya saham pada keluarga kami. Akak dah terlibat dalam saham ni kan? Soalan ramai luar sana, mungkin orang tanya, boleh ke orang dah bersara ni faktor usia kan? Dan bagaimana akak boleh polish skill pelaburan saham ni sampai hari ni, yang mana akak menerajui salah satu kita punya kelab, yang mana akak lead kelab kita yang mana berkongsi tentang ilmu pelaburan saham kepada anak-anak muda kat luar sana tu. Kami sekeluarga sebenarnya mementingkan ilmu pada diri saya dan anak-anak juga. Jadi saya sentiasa follow Haji, sebab kita nak meningkatkan ilmu pengetahuan kita, bukan saja membaca, tetapi setiap kali Haji buat roadshow kami follow, sebab Haji selalu memberikan input yang up to date. Jadi kita sentiasa mendapat semua info-info yang up to date dan isu dari semasa ke semasa. Satu perkara yang saya perasan kan, orang lain terlibat mungkin untuk diri sendiri, dan akak pun terlibat untuk diri sendiri, dan
keseronokan saya, keterujan saya adalah melihat bukan akak seorang yang terlibat dalam saham ni. Satu keluarga terlibat. Satu keluarga dengan anak-anaknya, dengan suami, semua terlibat. Kenapa boleh menggalakkan mereka untuk terlibat? Anak Kak Has, Muhammad Iqbal, habis belajar di UK dan dia telah menerima tawaran untuk bekerja di UK dengan tawaran gaji yang agak lumayan. Tapi pada Kak Has sebagai seorang ibu dan dia anak yang sulung, dia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar pada keluarga. Jadi Kak Has panggil dia balik dan Kak Has suggest dia belajar apa yang Kak Has belajar dan dia agak berminat untuk belajar dan Kak Has cakap dengan dia, insya-Allah kalau dia belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan berjaya. Dan pada masa tu juga tak ramai Kak Has lihat anak-anak orang Melayu kita yang berminat dalam pasaran saham. Dan Kak Has nampak orang-orang yang terlibat dalam pasaran saham ni pun mereka berjaya dan berjaya menjadi orang terkaya di Malaysia. Jadi kenapa tidak anak-anak Kak Has? Dan tak dia 8 tahun kan akak ikut saya kan sebenarnya. Dan tu cakap saya kata kalau orang biasa dia ambil keputusan mungkin duduk rumah berehat dengan keluarga kan. Dan alhamdulillah satu keluarga terlibat. Tapi hari ini saya lihat akak bukan sekadar berkongsi ilmu di kalangan keluarga tetapi terlibat dengan alumni-alumni kita. Yang mana saya percaya tak semua orang sanggup buat macam tu. Kenapa akak seronok nak share juga ilmu ni kepada terutama mereka-mereka alumni-alumni kita di bawah Asia Academy? Kak Has telah lama mengikuti haji dan Kak Has rasa selesa dengan apa yang Kak Has dah ada dan Kak Has rasa dah tiba masa untuk Kak Has berkongsi ilmu dengan yang lain. Sebab apa ilmu yang haji ajar kita tu insya-Allah kita boleh gunakan untuk saham di dunia. Dan tiba masa Kak Has terfikir apa yang Kak Has boleh tambah pada usia yang macam ni untuk saham akhirat pula. So di sinilah tempat Kak Has berkongsi ilmu bersama semua ilmuwan haji untuk mencari saham akhirat. Dan Kak Has mengharapkan student-student ni menyedekahkan kepada kami, Tuan Haji dan coaches-coaches lain setiap pagi sedekahkan, hadiahkan kami Al-Fatihah. Itu pun Kak Has rasa dah sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat bersyukur sekiranya ilmu yang telah kami kongsikan dapat dimanfaatkan oleh student-student haji dan dapat memperbaiki kehidupan mereka sama ada di dunia dan di akhirat insya-Allah. Teruja saya sebenarnya bila kita bergerak di satu keluarga dan hari ini kita bukan sekadar di bawah satu keluarga Asia Academy tapi kita mewujudkan satu tempat yang dipanggil Traders United yang mana mereka yang punya minat dalam bidang pelaburan saham ni duduk bersama-sama mengulang kaji tentang saham apa yang ingin dibeli dan menumpukan kepada minat yang sama di satu tempat. Jadi apa sebenarnya Kak peranan Traders United ni kepada mereka yang luar sana yang nak tahu peranan kita? Traders United ditubuhkan pada tahun 2015, diilhamkan oleh Tuan Haji Muhammad Asri sendiri bersama dengan coaches-coaches, barisan coaches-coaches yang ada iaitu Master Yus, Puan Roslina Lakoy, Cik Puan Adibah Musa, di mana kami sentiasa mencari-cari tempat untuk berkongsi pengalaman kami. Dan Haji memberi idea untuk mewujudkan satu tempat yang kita panggil Traders Lounge di mana alumni Haji dapat duduk berbincang, berkongsi pengalaman dan saling membantu sesama kami untuk menambah pengetahuan dan sentiasa update dari semasa ke semasa dan kita sama-sama membantu menyelesaikan segala pertanyaan dan isu-isu yang berbangkit dalam masalah trading yang diorang hadapilah. Kesimpulannya, Asri Ahmad Academy ini adalah tempat pembelajaran daripada perkara asas dalam ilmu pelaburan saham sehinggalah kepada ilmu advance dalam pelaburan saham. Alhamdulillah, sebenarnya kalau saya lihat sepanjang dah hampir 20 tahun berkongsi ilmu dan sepanjang kita mewujudkan Asia Academy, saya lihat akak antara role model bagi keluarga-keluarga luar sana yang mana bukan sekadar melibatkan diri mereka tapi melibatkan anak-anak
untuk bersama-sama terlibat dalam dunia pelaburan saham. Sebab itu sebenarnya dalam dunia pelaburan saham ni salah satu elemen atau formula yang kita kongsikan kepada mereka yang berminat dunia pelaburan saham. Seperti mana kita lihat, hari ini kita berada di ladang kurma. Harga kurma naik dan turun. Kita juga boleh lihat kurma pun ada pelbagai jenis kurma. Begitu juga dalam pelaburan saham. Ada pelbagai jenis saham yang boleh kita miliki. Dan harganya juga berbeza-beza mengikut keadaan pasaran. Sebab itu pentingnya sebenarnya kalau kita nak memilih satu syarikat maupun memilih kurma yang kita nak, saya percaya orang akan mencari kurma yang terbaik. Dan kurma yang terbaik pasti harganya tidak murah. Begitu juga dalam dunia pelaburan saham. Yang mana satu syarikat yang baik pasti harganya tidak semurah harga syarikat yang kurang memberangsangkan. Sebab itu pentingnya sebenarnya. Satu formula yang saya kongsikan itu tentang right market price. Yang mana sebagai seorang pelabur, sebagai seorang usahawan, kita kena tahu. Kena tahu apakah potensi sebuah syarikat, berapakah nilai syarikat yang kita sanggup bayar. Kan? Sebab saham naik dan turun, ini mereka kena faham. Sebab ramai beranggapan bila terlibat dalam pelaburan saham ni, oh saham naik dan tak ada turunnya. Untung, tak ada ruginya. Sedangkan pokok buah kurma juga ada kalanya tidak berkualiti baik dengan faktor cuaca dan pelbagai faktor-faktor lain. Ini satu analogi yang saya rasa mereka dalam sana yang nak terlibat, dia kena faham tentang sesuatu produk atau harga yang ingin dibayar. Ya, betul tu, Cik.